Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 4 November 2020, saya Kaizari Afindi. Dan saya Priscilla John. Sarawak terus komited dalam memastikan keseimbangan ekosistem hutan semula jadinya dengan memperkenalkan program penanaman ladang hutan. Ia sebagai langkah untuk menguruskan kemampanan hutan secara agresif dan holistik. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata ia termasuk memanfaatkan penggunaan tanah sebagai medium untuk menguruskan sumber perkayuan. Sarawak is committed to preserving a good balance of forest for perpetuity, including the preservation of biodiversity and the ecosystem functions. This would mean that more timber has to be obtained from other sources. Forest plantation offer a promising source of timber. Intensively and sustainably managed plantation will have to play a significant role to meet the increasing demand for wood products and avoid further reduction of the natural forests. Untuk itu, katanya penyelidikan dan pembangunan R&D memainkan peranan penting dalam memastikan kelangsungan pelaksanaan program hutan tanam dapat dipertingkatkan. Mengambil kira pencapaian Sarawak Forestry Corporation SFC pada 2016, katanya kapasiti operasi R&D dalam kalangan pemegang lesen ladang hutan LPF di negeri ini dipercepatkan. We can only have sustainability and profitability if we care about the quality of what we plant, and for that we must invest in R&D to look after our plantations well. Aggressive plantation development is only possible if it is based on scientifically sound and reliable research. To carry out R&D, one could not work alone. Collaboration and knowledge sharing are equally important for fruitful outcomes. Beliau berkata demikian pada seminar penanaman hutan industri di Miri pada Rabu. Dalam perkembangan sama, Abang Johari turut menyaksikan memorandum persefahaman di antara Jabatan Hutan Sarawak dan Institut Penyelidikan Hutan Malaysia FRIM. Menurutnya, Sarawak memerlukan pusat kajian bertaraf antarabangsa dalam sektor penyelidikan dan pembangunan R&D. We need further international level research center to improve and further bring the best out of our R&D in this area apart from national level agency such as FRIM. Sementara itu, Jabatan Hutan Sarawak JHS menyifatkan program penanaman hutan industri memainkan peranan yang sangat penting dalam pengurusan hutan di Sarawak. Malah menurut Hamdin, ia bukanlah perkara baru di negeri ini, malah telah membuahkan hasil serta membawa perubahan kepada industri perhutanan sejak Peraturan Hutan 1997 dikuatkuasakan lebih 23 tahun lalu. Ia merupakan alternatif dalam menampung keperluan permintaan terhadap industri hiliran yang semakin meningkat. With the increasing demands for raw material from timber, our natural forests could not afford to supply enough for our downstream industry. Alternatively, we have to make sure that the industrial forest plantations will be the new source for wood material which could be produced at a shorter rotation period. In other words, this industry has to be viable and sustainable to ensure stability in the wood supply chains. Bagi Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talif Saleh, program hutan tanam ini merupakan kesinambungan pengurusan hutan di Sarawak. Bangunkan industri perkayuan di mana yang kita sedia maklum dari segi perancangannya kita melihat penurunan
dengan sengaja lah dari segi pengeluaran kayu tropika asli kita. Oleh sebab itulah untuk memastikan industri pakaian ini akan terus berkembang, kita semenjak 1995 lagi sudah menggumbalkan undang-undang untuk memastikan private sector atau pihak swasta berkecimpung di dalam penanam pokok yang cepat tumbuh ini. Sehubungan itu, seminar penanaman hutan industri ini relevan dalam merealisasikan tindakan susulan yang telah dirancang oleh kerajaan negeri. Ia sekaligus memantapkan pelibatan pemain industri dalam merancangkan pengeluaran perkayuan. Katanya Sarawak mensasarkan 1 juta hektar ladang hutan menjelang tahun 2025. Tapi oleh kerana banyak kengkangan yang telah kita hadapi, oleh sebab itulah kita melihat bagaimana kita dapat mengurangkan ataupun address the issue of problem that face yang sedang dihadapi oleh pihak swasta dalam memastikan matlamat yang kita telah tetapkan iaitu 1 juta hektar akan ditanam menjelang tahun ini untuk menggubal strategi-strategi baru supaya menjelang 2025 kita akan mencapai kalau tidak sekurang-kurangnya 70% dari segi matlamat yang telah kita tetapkan sebelum ini iaitu 700,000 hektar. Setakat ini, kata Len Talif, Sarawak telah menanam kira-kira 35% kawasan dengan ladang hutan dengan keluasan sekitar 350,000 hektar di kawasan Sibu dan Bintulu. Bagi memperkasakan inisiatif penyelidikan dan pembangunan R&D perhutanan di negeri ini, Jabatan Hutan Sarawak JHS memeterai memorandum persefahaman bersama 13 pemegang lesen ladang hutan LPF. Ia sekaligus akan merancangkan perkembangan pusat kecemerlangan R&D ladang hutan di Sarawak yang ditubuhkan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Sebelum ini, kerjasama program kajian berkenaan dikenali sebagai Program Kajian Ladang Hutan PFRP yang memfokuskan kepada kajian jangka pendek dan jangka panjang melibatkan perhutanan di Sarawak. The goal for the research collaborations were to identify species and seed source which are suited to the wide range of site types in Sarawak, as well as demonstrate the gains through improved silviculture and in the longer term support a tree breeding or tree improvement program to develop improved planting material that are best suited to the local condition. Beliau berkata demikian pada seminar penanaman hutan industri di Miri pada Rabu. Menurut Hamdin, projek itu akan diteruskan dalam RMK-12 yang mana skop program akan diperluaskan bagi merapatkan jurang dalam program PFRP selari agenda Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak SEAC. Katanya R&D memerlukan dana berterusan bagi menyokong program kajian dan inovasi yang akan menyumbang kepada peningkatan prestasi hutan industri di negeri ini. Bertemu kembali. Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Hutan Sarawak melakar sejarah apabila melancarkan unit pengesanan udara Sarawak Sadu yang beroperasi berasaskan teknologi remote sensing yang merupakan penggunaan hyperspektral pertama di Malaysia. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng berkata Sadu telah diberi mandat oleh kerajaan negeri untuk membantu membantras aktiviti pembalakan haram di Sarawak hingga sekarang. Ia sekaligus menjadi titik permulaan kepada Sadu untuk melangkah ke fasa seterusnya berasaskan kepakaran dan pengalaman unit ini dalam teknologi maju. Serta pemantauan udara. Pelaksanaan projek ini amat signifikan kerana perkongsian aset, kepakaran dan sumber dikembangkan ke seluruh negara. Perolehan projek sistem udara ini dilaksana secara tengki, iaitu design and build dengan 3 buah negara, iaitu Austria sebagai pembekal pesawat udara, Finland sebagai pembekal sensor hyperspektral, manakala Kanada sebagai pembekal sensor pemantauan udara. Ini melibatkan pembangunan satu sistem udara yang direka khas
iaitu Customized Airborne System yang dilengkapi mission equipment berdasarkan keperluan misi seperti pemantauan dan pemetaan kawasan sumber asli. Lebih membanggakan, Jabatan Hutan Sarawak katanya kini sebagai pelopor teknologi hyperspektral dalam kalangan agensi kerajaan di Malaysia. Malah merupakan satu-satunya agensi kerajaan di dalam negara yang mempunyai keupayaan dan kemahiran menggunakan sistem udara berteknologi canggih berkenaan. Teknologi dari Finland dan Kanada itu dipasang pada pesawat khas buatan Austria DA-42 MPP bagi menjalankan dua operasi melibatkan pemantauan dan pemetaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa pelancaran sadu di Pangkalan Operasi Sistem Udara di Hangar Hornbill Skywest di Miri pada Rabu. Sedikit perkembangan COVID-19. Sarawak pada Rabu merekodkan 9 kes positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 936 kes. Kesemua kes baru tersebut adalah 8 dari daerah Kuching dan 1 di Miri. Adapun kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memberitahu tiada kluster baru dilaporkan. 6 kluster masih lagi aktif di Sarawak. Kluster-kluster tersebut adalah kluster Wisma Saberkas, kluster Green Hill, kluster Baki, kluster Bah Arnab, kluster Putra dan kluster Seladah. Selain itu, 14 PUI baru telah dilaporkan dan 5 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 117 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam 14 hari yang lepas. Daerah Miri, Lundu dan Limbang kekal berstatus kuning. Manakala 36 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berada dalam status hijau. Beberapa jalan di pusat Bandaraya Kuching ditenggelami air akibat hujan petang tadi. Antara lokasi terbabit ialah Jalan Padang Merdeka, Jalan Pending, Jalan Masjid, Jalan Datuk Abang Abdul Rahim dan Jalan Song Tian Chok. Namun, jalan yang sama menuju ke Jalan Kong Li Beng tidak terjejas teruk kerana masih boleh dilalui kenderaan. Pengguna jalan raya yang menuju ke pusat bandar disarankan menggunakan jalan alternatif ke destinasi mereka. Semua ahli parlimen termasuk daripada Blok Pembangkang diharap akan menyokong Belanjawan 2021. Kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini adalah demi kepentingan rakyat dan kebaikan negara. Beliau bagaimanapun tetap optimis semua ahli politik komited dan akan bekerjasama untuk kebaikan negara. Katanya lagi, semua pihak perlu menumpukan usaha bagi membantu rakyat yang terkesan teruk susulan COVID-19 ketika negara berhadapan dengan situasi sukar dan menyulitkan. Beliau memberitahu belanjawan tersebut merupakan belanjawan yang inklusif kerana pandangan pelbagai pihak termasuk Parti Pembangkang, pertubuhan bukan kerajaan, ahli perniagaan dan rakyat diambil kira. Beliau berkata ini merupakan kali pertama dalam sejarah negara input daripada pembangkang diambil kira dalam pengubalan belanjawan negara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dijadual membentangkan belanjawan 2021 di Dewan Rakyat pada Jumaat ini. Semua ahli parlimen dinasihat agar mengehatkan pergerakan ketika berada di dalam dan luar bangunan parlimen sepanjang tempoh persidangan Dewan Rakyat. Ini adalah untuk mengekang penularan wabak COVID-19 serta memastikan persidangan dapat dijalankan dengan selamat. Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun, nasihat berkenaan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan KKM sebagai langkah berjaga-jaga berikutan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Seperti mana maklum, susulan daripada peningkatan kes penularan wabak COVID-19 ketika ini, langkah-langkah pencegahan telah dan sedang diambil dalam memastikan persidangan Dewan Rakyat dapat dilaksanakan dengan selamat. Semalam saya telah berkesempatan menghubungi Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia dan beliau telah menyampaikan beberapa pandangan dan nasihat. Beliau berkata demikian dalam pemasyuran Dewan Rakyat yang dibacakan timbalan yang Dipertua Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Othman Said. Katanya lagi, ahli parlimen juga perlu mengelakkan daripada bergaul atau menghadiri majlis-majlis keramaian dan tempat sesak serta sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan.
Menurutnya, KKM menasihatkan semua ahli parlimen supaya tidak lagi mengadakan majlis jamuan atau bermesyuarat dalam kelompok besar semasa berada di dalam atau luar bangunan parlimen. Sekiranya ahli-ahli yang berhormat perlu bermesyuarat atau berkumpul secara fizikal, ahli-ahli yang berhormat dipohon mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak MKN dan KKM dengan ketat. Sekiranya ada kes positif di kompleks parlimen, pihak Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian dengan izin valuation terhadap standard operating procedure dengan izin SOP yang sewajarnya. Usah khawatir, ayuh derma darah. Setitik darah mampu menyelamatkan satu nyawa. Akan tetapi, tren kehadiran penderma darah yang datang ke pusat menderma darah di Hospital Umum Sarawak HUS menunjukkan penurunan. Ini kerana peningkatan kes COVID-19 menyebabkan penderma bimbang untuk menderma darah. Sedangkan keperluan purata untuk kes pesakit kanser, thalassemia dan kes-kes kecemasan yang lain adalah 70 beg darah sehari. Menurut Ketua Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah HUS, Dr. Muhammad Masrin Muhammad Zahrin, orang ramai tidak perlu bimbang datang ke pusat menderma kerana pihak Bank Darah HUS menyediakan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Jadi kami juga terus berusaha memberi informasi yang berguna kepada orang ramai tentang COVID-19 dan memberikan keyakinanlah kepada mereka bahawa sebenarnya mereka tidak akan dijangkiti COVID-19 ini selepas menderma darah. Informasi tersebut meliputi langkah-langkah pencegahan lah, seperti kita akan ambil standard SOP, mengambil suhu badan sebelum menderma darah, mewajibkan pakai hand sanitizer bagi warga kerja dan juga penderma darah dan sukarelawan kami, serta saringan yang ketat sebelum menderma darah. Jadi langkah-langkah ini sentiasa kami wawarkan, informkan dari masa ke masa. Tambahnya, bekalan darah di Sarawak setakat ini adalah penurunan di bahagian Kuching. Walau bagaimanapun, bekalan darah di Sibu dan Miri mencukupi dan berada di tahap yang selamat. Tetapi jelasnya, sekiranya penderma darah tidak tampil secara berterusan, akan memberi impak kepada stok bekalan darah di hospital. Sebagai contoh, di Kuching, permintaan sekarang 170. Jadi, kutipan kurang. Jadi, dia berkuranglah. Yang stok yang terkini yang menunjukkan berkurang adalah jenis darah kumpulan A dan AB dan diikuti dengan B dan seterusnya O. Jadi kami khawatir jika penderma darah tidak tampil, maka dia akan berterusan dan akan membincaskan stok di tabung darah. Penerangan di laman Facebook Blood Bank HUS juga memberitahu bekalan darah jenis A dan AB menunjukkan penurunan. Bekalan darah jenis O dan B juga mengalami penurunan dan sekiranya berlanjutan dan tidak mustahil situasi sama yang kini melanda di beberapa pusat kutipan darah di negeri lain akan berlaku di negeri ini. Penderma lama dan baru digalakkan untuk tampil menderma darah dan sebarang maklumat berhubung perkara ini boleh dilihat di Facebook rasmi Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Bertemu kembali, usaha memerangi anti-doping di negara ini semakin dipertingkatkan. Mula mengorak langkah agensi anti-doping Malaysia, ADAMAS, akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN-HEP, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM dan Jabatan Kimia untuk menangani isu berkenaan. Pengarah ADAMAS, Azura Abidin berkata ia adalah sebahagian daripada pelan strategik tahun 2021 agensi itu dengan mengambil beberapa langkah termasuk menubuhkan jawatan kuasa penasihat dan pendidikan anti-doping, pengembangan kapasiti ADAMAS dan kerjasama strategik. Katanya lagi, doping adalah tindakan yang boleh mencemar imej dan kelayakan negara bertanding di kejohanan antarabangsa di mana pihaknya akan meningkatkan kaedah dan usaha menangani isu anti-doping termasuk menjalinkan kerjasama strategik. Tambahnya, ianya juga mengambil kira perlindungan kepada pemberi maklumat. Beliau berkata demikian pada webinar yang bertajuk World Anti-Doping Rule 2021, What to Expect.
Kata Azura lagi, Adamas akan menumpuhkan 2 jawatan kuasa iaitu Jawatan Kuasa Pendengaran dan Rayuan serta Jawatan Kuasa Pengurusan Hasil yang pada masa ini hanya dikendalikan oleh persatuan sukan masing-masing. Di samping itu juga kita akan mempergiatkan lagi dari segi kerjasama strategik. Tadi ada dikongsikan rakan-rakan strategik yang bekerjasama setakat ini bersama Adamas. Kita akan perkembangkan lagi disebabkan kita merasakan kita nak melarang orang menggunakan bahan-bahan suplemen ubat-ubatan salah satu usaha yang memerlukan penguatkuasaan. Jadi di sini Adamas setakat ini memang tak ada lagi elemen penguatkuasaan dalam bidang fungsi kami. Jadi dari segi kerjasama dengan pihak-pihak yang tentu seperti KPNHCP ya, daripada pihak Jabatan Kimia, Jabatan Kastam, khususnya ya, SPRM pun kita akan turut libatkan dalam perancangan kami yang akan datang. Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh mengecam serangan tentera Israel di penempatan Badui Palestin di tebing barat. Serangan di bahagian timur Tubas memusnahkan 11 rumah menjadikan sekurang-kurangnya 85 orang kehilangan tempat tinggal termasuk 35 kanak-kanak. Beliau menuntut masyarakat antarabangsa untuk menghalang Israel menghancurkan daerah-daerah yang menjadi penempatan masyarakat Badui dan memberikan perlindungan kepada rakyat Palestin daripada pelanggaran tersebut. Shtayyeh berkata ia adalah satu lagi pelanggaran undang-undang antarabangsa dan memusnahkan kemungkinan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Serangan terbaru berlaku ketika seluruh dunia tertumpu pada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan serangan itu bertujuan untuk menutupi jenayah oleh tentera Israel. Tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur dipandang sebagai wilayah yang diduduki di bawah undang-undang antarabangsa menjadikan semua penempatan Yahudi di sana tidak sah. 2 maut selepas taufan Ita membadai Nicaragua pada Isnin. Taufan Ita yang dilabelkan sebagai kategori keempat telah melanda perkampungan miskin di pesisir pantai dan menyebabkan hujan lebat di sebahagian besar Amerika Tengah. Pada kelajuan 175 km sejam, Eta menumbangkan pokok dan menerbangkan atap rumah penduduk Bilwi dan juga dikenali sebagai Puerto Cabezas. Pengarah Agensi Pengurusan Kecemasan Nasional memberitahu sebahagian besar Bilwi musnah dan kira-kira 3,000 keluarga dari kawasan sekitar dipindahkan ke tempat perlindungan. Selain mengorbankan 2 rakyat Nicaragua yang tertimbus tanah runtuh ketika bekerja, dinding konkrit di Stadium Bola Lisut juga terjejas. Sekian saja utama TVS buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di TVS. Saya Priscilla John. Dan saya Karizari Afindi. Ingat perjuangan menentang COVID-19 itu belum berakhir. Jaga diri kita orang pun di luar nun dan patuhi SOP yang telah diberi oleh SIDAK KKM. Salam hormat dan selamat malam.